setelah berapa ribu ataupun berapa puluh juta tahun semua disiksa ikut tahun masing-masing, kemudian Allah mengarahkan siapa yang ada di dalam hatinya iman, walaupun sebesar zarah, boleh keluar daripada neraka, mereka tidak kekal. Maka keluarlah seorang demi seorang, lalu dimandikan dengan air daripada sungai syurga. Ni nak pulihkan, dia sudah menjadi arang, kata Nabi, fahman, dah menjadi arang. Laki yang terakhir ni dia pun keluar. Dia berjalan, kemudian terjatuh, merangkak, kemudian terjatuh, menyulur, kemudian terjatuh. Yang di bawah tu apa dia? Yang macam askar tu, kita jalan, orang panggil apa tu? Orang Kedah panggil menyulur. Sini apa dia? Merangkak tu kan? Yang dia bawah, yang di bawah lagi tu. Merangkak, menyulur. Lelaki ni keluar terakhir daripada neraka, berdiri berjalan sekejap, jatuh, merangkak, jatuh, menyulur di bawah, jatuh, berdiri balik. Kemudian api neraka dia ikut lagi, api neraka masih menyambar. Wa tasfa'uhu an-naru marrah. Nabi kata api neraka yang saki-baki, sisa-sisa tu masih ikut dia. Dia ngelak macam tu. Tuan-tuan faham tak keadaan tu waktu keluar daripada neraka tu? Bila dia dah lepas daripada neraka, dia kata alhamdulillahillazi najjani minki, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku daripada kamu. Dia tengok api neraka, pengalaman duduk dalam neraka. Tuan-tuan bayangkan, dia adalah manusia yang paling lama yang berada dalam neraka di kalangan ahli syurga. Ada yang tak faham? Umat Nabi Muhammad yang masuk neraka tetapi masih berbaki iman, tak pernah mensyirikkan Allah, menghina agama Allah, dia ada peluang untuk masuk syurga. Lelaki ini adalah lelaki yang paling lama dibakar di dalam neraka, dia ni, di kalangan ahli syurga. Bila kali terakhir dia keluar, masih disambar oleh api-api kecil daripada neraka, dia pun lari macam tu, dia pun tengok, dia kata alhamdulillah, Allah SWT selamatkan aku. Laqad a'tanillah, dan hari ni Allah Ta'ala bagi kepada aku. Tuan-tuan tengok apa disebut dengan mulut dia. Hari ni Allah telah bagi kepada aku satu pemberian yang Allah tak pernah bagi kepada mana-mana orang dahulu dan hari ni. Dia ingat Allah keluarkan dia daripada neraka buat selama-lamanya. Allah selamatkan dia daripada api neraka, yang itulah nikmat yang paling besar dalam alam ni. Padahal dia adalah lelaki terakhir daripada neraka. Dia tu yang terakhir. Dia sebut macam tu. Dia kata alhamdulillah, Allah selamatkan aku, dan inilah nikmat yang paling besar yang pernah diberikan kepada semua makhluk. Dia ingat dia dapat. Kemudian dia pun berjalan ke mana tuan-tuan? Sirat, titian, titi sirat tetap kena naik, siapa pun dia, walaupun Nabi Muhammad SAW, tetap kena lintas. Cumanya Rasulullah dengan VVVIP yang di kalangan umat Nabi Muhammad yang masuk syurga tanpa ditimbang tadi, langkah kaki kanan di atas titi sirat, kaki kiri dah duduk depan halaman syurga. Bukan masuk syurga lagi, duduk depan pintu dah. Sekelip mata aja, langkah sampai. Ada orang setahun lamanya ustaz berjalan atas titik, ya, bawah neraka, nampak api naik, warna apa? Hitam. Ada orang 5 tahun lamanya ustaz, ya. Dan ada orang 100 tahun di atas titik sirat itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. 100 tahun. Selepas 100 tahun, bukan sampai depan pintu syurga, jatuh masuk ke bawah. Laki ni naik titik sirat, macam itulah.
Sekejap dia merangkak, sekejap dia berdiri, sekejap dia jatuh, tapi bukan jatuh ke neraka, jatuh atas titik sirat, bangun balik, macam itulah sampai depan pintu syurga. Dia pun langkah kaki, bukan masuk syurga tuan-tuan. Pintu syurga, ruang di depan itu luas. Tuan-tuan pergi istana, buka pintu pagar istana, terus masuk dalam istana kah? Belum lagi. Taman istana, inilah taman syurga, belum masuk syurga lagi. Lelaki ni bila dia sampai, dia pun nampak satu pohon yang besar, nampak daripada jauh, dan kemudian dia nampak ada sungai yang mengalir. Dia kata, Rabbi, ya Allah, boleh tak dekatkan aku dengan sungai dan juga pohon besar itu? Tuan-tuan, lama duduk dalam neraka, dia nampak sungai syurga yang Allah buat daripada susu, yang Allah buat daripada madu, yang Allah buat sungai syurga. Dia tengok, Allahu Rabbi, pohon yang rindang. Kalau tuan-tuan pergi negara Europe ke kan, Turki, tuan-tuan tengok pemandangan itu, kalau Allah izinkan untuk tuan-tuan tinggal di situ pun tak apa dah. Pemandangan pokok, saya pernah tengok pokok 5-6 batang, tepi itu sungai. Termenung saya di situ, termenung tengok, Allahu Rabbi. Tengok tu termenung, berhenti di situ tengok pokok yang rendang tu, tengok air yang mengalir di bawah. Laki ni dia nampak pokok, dia nampak sungai, dia kata, ya Allah, boleh tak bagi saya duduk bawah pokok tu? Tuan-tuan, dengan siapa dia berbicara? Allah Rabbul Alamin. Siapa yang sambut lelaki terakhir dalam syurga ni? Allah Rabbul Alamin. Dia kata, ya Rabb, adnini min hadhihi syajarah fali astadhilla bi dhilliha wa ashraba min ma'iha. Ya Allah, boleh tak bagi aku dekat dengan pokok tu, aku nak duduk di bawah pokok tu, nak berteduh, kemudian nak minum. Kata Allah, ya bena Adam, wahai keturunan Adam, kalau aku bagi, nanti aku risau kamu akan minta benda lain pula. Dalam keadaan Allah Maha mengetahui apa yang akan lelaki ni lakukan. Allah Ta'ala kata, wahai pemuda, wahai anak Adam, kalau aku bagi yang ni, sa'altani ghairaha, kamu akan minta benda lain. Dia kata, la ya Rabb, la. Fayu'ahiduhu Allah, dia berjanji dengan Allah. Fayu'ahidullah, janji, dia kata janji, tak minta. Allah Ta'ala pun bawa dia, maksudnya izinkan dia, dia pun pergi bawah pokok tu, dia pun duduk seronok minum. Tengah-tengah duduk minum, rehat di bawah pokok tu, dia nampak di depan lagi pokok lagi besar dan sungai lebih luas dan lebih cantik. Dia pun bangun, dia kata, ya Allah, buat dah. Tengok perangai manusia. Dia kata, ya Allah, kali ni ya, boleh tak pokok depan tu lagi, sebab pokok tu lagi luas daripada pokok ni. Allah Ta'ala kata, alam ta'had ni, bukan tadi dah janji kah? Dia kata, ya Allah, kali ni je. Tuan-tuan tengok perangai manusia. Dan tuan-tuan lihat betapa kasihnya Allah kepada manusia. Saya pernah ceramah tajuk tu dalam IKIM FM. Betapa kasihnya Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, kata Rasulullah, sangat kasihkan kepada kalian. Allah lebih sayang kalian daripada ibu dan ayah kalian, kata Rasulullah. Sampai depan pintu syurga, manusia buat perangai. Allah dah bagi dah gaji 3,000. Dia kata, ya Allah, kalau 3,500 seronok lah, boleh main kuliah lebih. Betul tak? Betul. Allah pun bagi tahun depan tu 3,500, kuliah tak datang juga. Dia kata, ya Allah, barang mahal, kalau Allah Ta'ala bagi 4,000, insya-Allah seminggu sekali boleh pergi kuliah subuh. Dia tipu.
Allah bagi gaji dia naik 4,000, dia tak pergi juga. Sampai depan pintu syurga dia kata, ya Allah boleh tak pokok tu, yang tu lagi besar pokok tu, ya Allah, sungai dia lebih cantik. Orang Ta'ala kata tadi bukan janji. Ya Allah bolehlah. Subhanallah. Ya Allah bolehlah, ya Allah. Dia minta merayu. Apabila melihat dia merayu dan bersungguh-sungguh, kata Nabi, Allah benarkan dia, pergi pokok tu. Dia janji tak mau minta. Dia sampai di pohon yang kedua, dia nampak pohon yang ketiga jauh lebih besar daripada pohon pertama dan yang kedua. Waktu tu juga dia minta, ya Allah boleh tak nak pokok tu. Dan maha sayang Allah kepada manusia kita ni tuan-tuan, maha sayang Allah. Allah Ta'ala kata pergilah. Dan pokok ketiga itu betul-betul depan pintu syurga. Bila sampai di situ, Allah Ta'ala sebut kepada dia, Allah sendiri, masuk. Masuk. Kata Rasulullah, fayukhayyalu ilaihi annaha mal'ah. Hadis ni hadis sahih. Tuan-tuan tahu apa berlaku? Allah Subhanahu Wa Ta'ala bergurau dengan lelaki ni. Lalu Allah buat syurga seolah-olah penuh. Tuan tengok sifat Allah. Lalu Allah bergurau dengan lelaki ni. Kata Rasulullah, Allah buat syurga seolah-olah penuh. Kuasa Allah. Lelaki ni pun masuk. Penuh ni. Istana ni ada nama orang, istana ni nama orang. Dia pusing tengok. Dia pun keluar balik ke pintu syurga. Ya Allah, innaha mal'a. Ya Allah, penuh syurga. Allah Ta'ala kata tidak. Tuan-tuan tengok, Allah dengan kita. Allah Ta'ala kata tidak, masuk. Banyak tempat kosong. Dia pun masuk kali yang kedua. Allah buat bagi penuh syurga. Dia tengok penuh, nampak macam penuh. Keliling syurga, jauh dia pergi, penuh. Dia pun keluar balik ke pintu syurga. Dia kata, ya Allah, penuh syurga. Allah Ta'ala kata kepadanya, ingat tak dulu kemewahan dunia ketika kamu hidup dulu? Manusia terkaya, kekayaan negara-negara di dunia dulu. Dia kata, ingat, aku berikan kepada kamu hari ini seganda dunia. Tuan-tuan, seganda dunia. 2 kali ganda, 3 kali ganda, 4 kali ganda, 5 kali ganda dunia, 6 kali ganda. Ketika Allah sebut 10 kali ganda dunia, waktu tu dia hentikan. Dia kata, ya Tuhan, atastahzi'u bi wa anta rabbul alamin. Kenapa duk memperolok-olokkan aku sedangkan kamu ni Tuhan sekalian alam? Dia ingat Allah pemain dia. Bila Allah sebut, wahai fulan, aku berikan kepada kamu lelaki terakhir di dalam syurga, nikmat 1 kali ganda dunia. Sampai Allah sebut 10 kali ganda dunia. Waktu tu dia sebut dengan Allah, ya Allah, kenapa mempermain-mainkan aku sedangkan kamu Tuhan sekalian alam? Dia ingat Allah perli dia. Lalu Allah pun jawab, inni la astahzi'u bik walakinni ala ma asya'u qadir. Aku tidak permain-mainkan kamu, tetapi aku nak beritahu bahwasanya aku mampu untuk melakukan apa sahaja yang aku kendaki kepada hamba-hambaku yang beriman. Tuan-tuan, kalau lelaki terakhir macam tu kekayaan dia, kalau lelaki terakhir begitu sekali kemewahan dia, kenapa hari ini kita bertungkus lumus bermati-matian mengejar dunia? Kenapa kita hari ini bermusuh dengan ibu dan adik-beradik semata-mata kerana berebut-rebut harta dunia? Berebut, musuh dengan abang adik, tak bercakap berbelah-belah tahun. Banyak sangat ke yang kita dapat?